Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk penulisan-penulisan yang mentakhrijkan hadis-hadis kitab fiqh, yang mana terdapat 3 kitab. Yang pertama, Nas Ar-Rayah li Takhrij Ahadith Al-Hidayah. Kitab yang kedua, Al-Dirayah fi Takhrij Ahadith Al-Hidayah. Dan kitab yang ketiga, Al-Talqis Al-Habir fi Takhrij Al-Hadis Ar-Rafi' Al-Kabir. Okey, ni ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya Nur Khairunisa binti Aziz. Yang kedua, Nur Afifah Alia binti Azhari. Yang ketiga ni Alia Syazwa binti Ni Aziz. Yang keempat, Fatina binti Osman. Dan yang kelima, Sarihah binti Shahnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Aziz. Nombor menteri I183033433. Okey, saya akan membentangkan kitab yang pertama, iaitu kitab Nas Ar-Rayah li Takhrij Ahadith Al-Hidayah. Okey, pertama sekali kita tengok kepada penyusun kitab. Yang mana penyusun kitab iaitu Al-Iman Al-Hafiz Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Ayyub bin Musa Al-Hanafi Al-Zailat. Yang mana nisbah kepada Zailat ni merupakan sebuah negeri yang terletak di pesisiran pantai Habsyah. Selain itu, nisbah itu juga digunakan pakai kepada ulama lain. Oleh itu, nisbah itu bukanlah kata khusus kepada beliau sahaja. Okey, poin yang kedua, apabila disebut Az-Zailat, ia memerlukan kepada penjelasan kepada nama atau kunyah atau penulisan. Kerana guru beliau iaitu Fakhruddin bin Ali, penulis kepada kitab Tabayyun Al-Haqaiq Syarh Qalz Al-Dafai, iaitu dinisbahkan kepada Zailat. Okey, seterusnya Jamaluddin Az-Zailat adalah ulama kurun ke-8 Hijrah, yang mana ia merupakan sahabat kepada Hafiz Rafi. Selain itu, beliau juga menuntut mempelajari dan mentakhrij hadis dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis daripada guru-guru pakar seperti Al-Shihab Al-Ansari, iaitu Faqih Qahirah dan Iskandariyah, Syekh Ibn Adlam, iaitu Syekh ulama dalam mazhab Syafi'i, dan Al-Faqr Az-Zailat. Okey, Imam Sayuti berkata beliau ni committed dalam menelaah kitab-kitab hadis sehingga berjaya mentakhrij hadis-hadis dalam kitab Al-Hidayah dan Al-Kashaf. Jadi beliau ni kita boleh tengok beliau ni sangat menguasai dalam bidang ini. Jadi seterusnya, beliau ni wafat pada bulan Muharram tahun 762 Hijrah. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengenalan kitab, yang mana Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Abdul Jalil Al-Farghani Al-Magainani, iaitu ulama kurun ke-6 Hijrah. Yang mana beliau ni telah menulis 3 buah kitab mazhab Hanafi, iaitu pertama Bidayah Al-Mubtadi, iaitu yang paling ringkas. Yang kedua, Kifayah Al-Muntahi, paling besar. Dan yang ketiga, Al-Hidayah, iaitu ringkasan kepada Kifayah Al-Muntahi. Jadi kitab Al-Hidayah ni telah mendapat perhatian tinggi oleh kebanyakan para ulama dalam pelbagai bidang. Di antara ulama ini, salah satunya adalah Imam Hafiz Jamaluddin Az-Zailat. Okey, seterusnya Imam Hafiz Jamaluddin Az-Zailat ni, beliau ni telah mentakhrij hadis-hadis Al-Hidayah dalam kitab beliau, iaitu Nas Ar-Rayah lil Takhrij Ahadith Al-Hidayah, yang mana kitab yang sedang kita bincangkan sekarang ini. Seterusnya kita lihat kepada metod penyusunan kitab, yang mana penulis kitab Al-Hidayah ni hanya menyebutkan perkataan hadis sahaja tanpa menyebut rawi al-ala dari kalangan sahabat. Seterusnya, imam-imam hadis yang meriwayatkan hadis dalam kitab ini, mereka juga tidak menyebut kedudukan hadis, sama ada hadis itu sahih dan lainnya. Seterusnya, penulis kitab Al-Hidayah mereka menyenaraikan hadis dengan sempurna dan ada kalanya sebahagian sahaja. Begitu juga ada kalanya beliau ni menyebut hadis dengan nasnya dan ada kalanya dengan isyarah sahaja. Jadi berasaskan kepada masalah-masalah tersebut, ia telah mendorong Zailat ini untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, kita lihat kepada slide seterusnya. Okey, yang pertama, mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hidayah, iaitu sama ada yang marfu' atau yang tidak marfu', dan sama ada yang disebutkan secara nas ataupun secara isyarah.
Yang kedua, beliau ni bukan hanya sekadar mengukuhkan hadis-hadis dalam Al-Hidayah, malah beliau ni akan mengeluarkan, akan menyenaraikan hadis-hadis yang lain yang tidak disebutkan oleh Al-Hidayah pada setiap masalah. Seterusnya, jika hadis yang disebutkan oleh Al-Hidayah itu mauquf, sedangkan ia marfu', maka beliau akan nyatakan. Dan begitu juga jika hadis itu dhaif, sedangkan apa yang lebih kuat beliau akan sebutkan juga. Okey, dengan pendek katanya atau secara ringkasnya, Az-Zailani tidak hanya sekadar menyenaraikan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Marghainani sahaja, malah mencakupi dalil-dalil yang dipegang dalam mazhab Hanafi. Beliau akan nyatakan perbezaan terhadap tambahan yang beliau lakukan melalui perkataan wafil al-babil kaza, dan ada kalinya dengan perkataan wa min ahadis al-bab. Okey, yang ketiga, beliau ni tidak hanya menyenaraikan dalil-dalil dalam mazhab Hanafi saja, malah ia juga akan menyenaraikan hadis-hadis yang menjadi dalil bagi mazhab-mazhab yang lain. Iaitu beliau ni akan meletakkan tajuk ahadis al-khusum. Okey, dengan itu beliau ni akan menyenaraikan semua hadis dalam sesuatu bab, sama ada hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Hanafi atau dalam mazhab-mazhab yang lain. Yang keempat, beliau akan menyatakan imam-imam yang meriwayatkan hadis dan rawi-rawi al-a'la dari kalangan sahabat. Okey, yang kelima, beliau ni akan membicarakan tentang kedudukan sesuatu hadis, sama ada hadis tersebut sahih, hasan dan dhaif, iaitu melalui nukilan daripada perkataan-perkataan imam hadis, dan ada kalanya melalui ijtihad mereka sendiri. Di samping itu juga, beliau ni juga turut menyelitkan beberapa kehalusan ilmu al-dirayah yang terdiri daripada al-jarah wa al-ta'dil, perbincangan sanad dan perbincangan al-nasih dan al-mansukh. Dan yang keenam, keistimewaan beliau ialah ketika menyenaraikan dalil-dalil dalam mazhab Hanafi, beliau ni sangat komited dan disiplin sebagai seorang ahli akademik, yang mana beliau ni tidak menyokong terhadap dalil-dalil mazhab Hanafi tanpa asas. Malah beliau ni meletakkan dirinya ni sebagai penyelidik dan pentahqiq yang bebas. Walaupun begitu, kata sedikit kurang manis apabila beliau ni menamakan selain ulama Ahnaf dengan perkataan al-qusum. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan menyambung pembentangan seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Alia binti Azhari, Ministry I 1830339. Okey, seterusnya saya akan sambung pada bahagian susunan hadis. Al-Zailat telah mentakrish hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hidayah. Jadi beliau telah senaraikan beberapa hadis dalam kitab Al-Hidayah. Okey, yang kedua, beliau telah menyenaraikan hadis dalam bab dari kitab yang asal dan membuat penambahan hadis. Okey, jadi penambahan hadis yang dimaksudkan telah menjadi dalil dalam mazhab Hanafi dan mazhab yang lain. Okey, yang ketiga, hadis yang terdapat dalam Nas Ar-Rayah telah disusun berdasarkan bab fiqh. Okey, jadi seseorang yang mahu menggunakan kitab Nas Ar-Rayah, dia mesti membaca isi kandungan terlebih dahulu supaya dapat mengetahui gambaran yang lebih jelas. Okey, seterusnya masuk kepada cara mentakrish melalui kitab. Okey, kat sini dia ada 3 proses untuk mentakrish dalam kitab Nas Ar-Rayah. Okey, yang pertama, kitab Nas Ar-Rayah telah disusunkan berdasarkan bab fiqh. Okey, jadi yang kedua, mesti mengetahui terlebih dahulu kandungan dalam kitab Nas Ar-Rayah. Yang ketiga, membuat kepastian mengenai tajuk bagi sesebuah hadis. Okey, ketiga-tiga ni adalah cara untuk mentakrish dalam kitab Nas Ar-Rayah melalui tarik yang keempat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ni Aila Syazwa binti Ni Aziz. Nombor matrik I1830337. Okey, saya akan sambung kepada perbentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kitab yang kedua, iaitu kitab Al-Dirayah fi Takhrij Ahadis Al-Hidayah. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan penyusun kitab. Okey, kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad. Okay, beliau juga diberi gelaran Ibnu Hajar, dan beliau adalah penulis kepada kitab yang masyhur iaitu Fath Al-Bari. Okey, ini adalah sedikit ringkasan berkaitan dengan penyusun kitab.
Okey, seterusnya berkaitan dengan biodata Imam Hafiz Ahmad. Okey, Imam Hafiz Ahmad ni telah dilahirkan di Kahirah pada tahun 773 Hijrah. Okey, Imam Hafiz Ahmad juga telah berguru dengan ulama-ulama yang muktabar pada zamannya. Okey, beliau ni sangat bersungguh-sungguh mempelajari ilmu. Beliau juga telah mengembara bagi tujuannya dan terkemuka dalam beberapa bidang ilmu, secara khususnya dalam segala cabang ilmu hadis sehingga mendapat gelaran Al-Hafiz. Okey, seterusnya beliau telah menulis penulisan yang banyak. Okey, sebahagian daripadanya meringkaskan penulisan ulama yang muktabar dan sebahagian yang lain adalah karangan beliau sendiri. Okay, keseluruhannya melebihi 150 buah penulisan, termasuk yang besar seperti Tahzib al-Tahzib dan Fath al-Bari, dan yang kecil seperti Nuzhat al-Nazar. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pengenalan kitab. Okey, Imam Al-Zailai telah menulis sebuah kitab bernama Nasab Ar-Rayah. Okey, Imam Al-Zailai juga telah mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hidayah. Okay, hadis-hadis dalam kitab Al-Hidayah adalah yang dipegang sebagai hujah dalam mazhab Hanafi, dan hadis-hadis yang dipegang dalam mazhab selain mazhab Hanafi. Okay, oleh itu kitab beliau ini memberi manfaat yang besar dan diliputi dengan faedah dan kebaikan yang banyak. Okay, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah mengambil inisiatif untuk meringkaskan kitab ini melalui kaedah metod. Okay, hal ini disebabkan oleh kitab tersebut terlalu panjang dan luas perbahasannya, jadi perlulah untuk mengambil inisiatif dalam meringkaskannya. Okey, antara metod yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam meringkaskan kitab ini adalah yang pertama, apabila berlaku perbezaan riwayat yang terdapat dalam Al-Hidayah daripada sumber asal, contohnya seperti Sahih Bukhari, Al-Zailai akan menyenaraikan riwayat Bukhari dengan sempurna supaya menjelaskan perbezaan riwayat Bukhari dan riwayat yang terdapat dalam Al-Hidayah. Okay, adapun Ibnu Hajar ni hanya menyebutkan perkataan atau beberapa perkataan yang berbeza sahaja tanpa menyenaraikan riwayat secara sempurna. Okay, metod yang kedua adalah pendekatan Al-Zailai ialah memulakan penulisan dengan ijmali kemudian tafsili. Okey, manakala Ibnu Hajar ni dalam meringkaskan kitab, beliau mengabaikan ijmali dan terus meringkaskan kepada tafsili. Okey, metod yang ketiga pula adalah apabila penulis Al-Hidayah menyenaraikan sebahagian matan hadis, Al-Zailai akan menyenaraikan keseluruhannya serta mentakhrijkan hadis tersebut. Okay, manakala Ibnu Hajar, beliau akan menyenaraikan sebahagian matan hadis tersebut serta takhrij. Okay, metod yang terakhir adalah pada kebanyakan tempat, Al-Zailai akan mentakhrijkan hadis daripada 2 kitab sahih dan beberapa sumber yang lain. Tetapi berbeza dengan Ibnu Hajar, beliau mentakhrijkan daripada 2 kitab sahih sahaja. Okay, jelaslah dekat sini peranan yang telah dilakukan oleh Ibnu Hajar bukan hanya semata-mata meringkaskan dan membuang perkataan yang tidak perlu tanpa melakukan sebarang komentar dan penambahan. Okay, beliau juga telah melakukan beberapa penambahan ilmiah yang sangat berguna, turut melakukan penilaian terhadap sanad yang belum dinilai oleh Al-Zailai. Okay, dekat sini beliau menyatakan nama perawi yang disebut secara kunyah, menyebutkan secara pasti nama perawi yang muhmal, menserasikan antara periwayatan pada zahirnya berlaku percanggahan dan membincangkan pendapat para imam hadis. Okey, seterusnya adalah cara mentakhrijkan melalui kitab. Okey, dekat sini cara mentakhrijkannya adalah sama seperti kitab asal, iaitu Nasab Ar-Rayah. Okey, kitab ini disusun berasaskan kepada bab-bab fiqh. Okey, seterusnya sesiapa yang hendak menggunakan kitab Al-Dirayah, ia mestilah mengetahui terlebih dahulu kandungannya. Seterusnya boleh membuat kepastian tajuk
terhadap hadis berkenaan dan merujuk kepada bab yang dijangka terdapatnya hadis berkenaan di dalamnya. Okey, yang terakhir adalah berkaitan al-dirayah dan nasab ar-rayah. Okey, al-dirayah ni adalah ringkasan daripada nasab ar-rayah. Okey, dapat kita fahami bahawa tajuk perbincangan dua buah kitab ini adalah sama. Okey, sekalipun begitu, kedua-dua buah kitab ini amat diperlukan. Okey, tidak cukup dengan merujuk satu ataupun mengambil salah sebuah sahaja, malah kedua-duanya adalah diperlukan. Okey, yang terakhir, apabila merujuk kepada nasab ar-rayah, perlu untuk merujuk kepada al-dirayah kerana dalam al-dirayah terdapat penambahan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar yang tidak terdapat dalam nasab ar-rayah. Okey, begitu juga sebaliknya, boleh jadi memerlukan kupasan yang terdapat dalam nasab ar-rayah yang telah ditinggalkan oleh Ibnu Hajar. Okey, kesimpulannya, kedua-dua buah kitab ini amat diperlukan, terutamanya untuk orang yang berada dalam pengkhususan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fatinah binti Uthman, nama matrik I1830335. Okey, saya akan menyambung pembentangan seterusnya untuk kitab yang ketiga, iaitu kitab Al-Tarhis Al-Habir fi Takhrij Ahadis Ar-Rafi'i Al-Kabir. Okey, untuk penyusun kitab iaitu Al-Imam Al-Hafiz bin Ali bin Muhammad. Beliau juga dikenali dengan gelaran Ibnu Hajar. Okey, untuk huraian biodata ini adalah seperti yang telah disebutkan dalam kitab Ad-Dirayah yang kawan saya telah bentangkan seperti tadi. Okey, untuk pengenalan kitab, Imam Ibnu Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, beliau telah wafat pada 623 Hijrah. Okey, beliau juga telah mensyarah sebanyak dua syarah, iaitu kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Wajiz daripada karangan Imam Syafi'i. Untuk syarah yang pertama iaitu As-Saghir, kemudian syarah yang kedua Al-Kabir. Okey, Al-Kabir ni diberi nama Fat Al-Aziz ala Kitab Al-Wajiz, dan dikatakan oleh para ulama bahawa tidak terdapat penulisan dalam mazhab Syafi'i yang setanding dengannya. Antara ulama yang memberikan khidmat takhrij terhadapnya adalah Qadi Izzuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, dan dikenali dengan Ibnu Jama'ah. Beliau wafat pada 767 Hijrah. Yang kedua, Mufti Badruddin Muhammad bin Bahari bin Abdul Zakashi. Beliau wafat pada 794 Hijrah. Yang ketiga, Sirajuddin Umar bin Ali yang dikenali dengan Ibnu Al-Mulakin. Beliau wafat pada 800 Hijrah. Beliau juga adalah guru kepada Ibnu Hajar dan ulama yang masyhur. Yang keempat, Imam Abu Umamah Muhammad bin Abdul Rahman dan dikenali dengan Ibnu Naqashi dan wafat pada 845 Hijrah. Hafiz Ibnu Hajar ni adalah antara ulama yang lahir selepas pada mereka ini. Okey, kemudian beliau telah meneliti usaha yang imam-imam tersebut telah melakukan, dan didapati permasalahannya adalah seperti berikut. Yang pertama, setiap penulisan terdapat faedah dan tambahan yang tidak terdapat dalam penulisan yang lain. Yang kedua, sebahagian daripada tulisan terlalu panjang sehingga tidak dimanfaatkan oleh manusia kerana terlalu panjang. Dan sebahagian yang lain cuba diringkaskan sehingga mengabaikan banyak perkara objektif penulisan. Yang ketiga, kitab guru beliau iaitu Al-Alamah Sirajuddin Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari Al-Andalusi Al-Misri yang dikenali dengan Ibnu Al-Mulakin dengan kitabnya Al-Badru Al-Manir di Takhrij Ahadis wal-Athar Al-Waqi'ah fi Syahrul Al-Kabir. Kitab tersebut adalah kitab terluas dan paling sempurna. Okey, tetapi terdapat pengulangan yang menyebabkan ia menjadi panjang dan luas sehingga 7 jilid. Okey, disebabkan terlalu panjang, Syekh Ibnu Al-Mulakin meringkaskan kepada 2 jilid dan diberi nama sebagai Khulasah Al-Badru Al-Munir,
dan kemudian melakukan penyaringan kepada kitab tersebut sehingga menjadi satu kitab dan dinamakan Muntaqa Khulasah Al-Badru Al-Munir. Okey, dengan permasalahan ini Ibnu Hajar telah melakukan beberapa langkah iaitu antaranya adalah meringkaskan kitab gurunya yang bernama Ibnu Al-Mulakin, iaitu Al-Badru Al-Munir sebanyak bilangan 7 jilid kepada 2,5 jilid sahaja ataupun 1/3 berbanding yang asal, iaitu 7 jilid. Langkah yang kedua adalah memelihara objektif asal kitab, membuang yang berulang dan melakukan ungkapan yang ringkas. Okey, langkah yang ketiga adalah membuat penambahan yang berfaedah, perkara yang diperolehi daripada imam-imam yang lain yang terdapat terhadap kitab tersebut. Okey, langkah yang terakhir adalah beliau turut melakukan penambahan faedah yang terdapat dalam kitab Nasa'royah oleh Al-Zailat, kerana kitab ini juga turut menyenaraikan hadis-hadis yang menjadi dalil kepada mazhab selain daripada mazhab mazhab Hanafi. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada penyusunan kitab. Okey, kitab ini disusun berdasarkan bab-bab ilmu fiqh, hadis-hadis taharah dalam kitab taharah dan seterusnya, iaitu hadis-hadis solat dalam kitab solat. Okey, susunan ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab asal, iaitu Asyar Al-Kabir. Penyusunan kitab ini juga bukanlah yang disusun oleh Hafiz Ibnu Hajar. Seterusnya kita masuk pula untuk 3 kitab, iaitu At-Talkhis Al-Habir, Ad-Dirayah dan Nasa'royah. Okey, jika terdapat soalan berkenaan 3 buah kitab yang berada dalam satu tajuk, iaitu pentakhrijan hadis-hadis dalam kitab fiqh. Okey, soalannya adalah seperti, adakah ketiga-tiga kitab ini diperlukan atau memadai mengambil hanya satu kitab sahaja daripadanya? Jawapannya adalah bagi orang yang ingin mengetahui kedudukan sesebuah hadis, hanya perlu mengambil salah satu daripada 3 kitab ini. Manakala bagi orang yang ingin mendapatkan maklumat yang banyak, maka dia perlu mengambil ketiga-tiga buah kitab tersebut, kerana maklumat penambahan dan faedah ada dalam ketiga-tiga kitab tersebut. Dan jika ingin mendapatkan maklumat yang lebih banyak, perlulah merujuk kepada ketiga-tiga kitab ini dan kitab-kitab yang lain juga. So, maklumat akan lebih padat. Seterusnya kita masuk pula kepada cara mentakhrij melalui kitab. Okey, caranya adalah seperti yang telah disebutkan dalam slide yang sebelumnya. Okey, bahawa susunan hadis-hadis dalam kitab At-Talkhis Al-Habir adalah seperti kitab asal, iaitu kitab Asyar Al-Habir. Okey, kitab ini disusun berdasarkan kepada bab-bab fiqh. Okey, so siapa yang ingin menggunakan kitab At-Talkhis Al-Habir hendaklah tahu tentang kandungannya, kemudian barulah boleh memastikan tajuk-tajuk untuk hadis berikut. Okey, kemudian barulah boleh untuk merujuk kepada bab yang terdapat dalam hadis berkenaan. Okey, itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada pemerintah seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan yang lain. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan saya. Sebelum saya menyambung pembentangan ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Sarihah binti Syahnun, nombor matrik I18303-411. Baiklah, pembentangan yang akan saya bentang berkaitan dengan hadis pilihan. Baiklah, hadis pilihan tersebut ialah Subhana wajaihan wal furat wa nailu kulli min anharil jannah an Abi Hurairah, dan hadis tersebut adalah sahih. Baiklah, apa yang dimaksud dengan maksud hadis tersebut ialah Saihan dan Jaihan, Furat dan Nil semuanya termasuk dalam sungai-sungai syurga. Okey, dalam pembentangan ini akan diterangkan sekali dengan berkaitan dengan ijmali dan juga tafsili berkaitan dengan hadis yang telah saya bacakan tadi. Baiklah, melalui ijmali
Bukhari, kami mengeluarkan hadis ini dari Jami' Saghir Rawi A'la Abu Hurairah dalam kitab Musnad Imam Muslim juzuk 1 pada muka surat 291, nombor hadis 4737. Martabat hadis ini adalah hadis sahih. Baiklah, daripada tafsili pula ialah kami mengeluarkan hadis ini daripada Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, sifat syurga dalam bab sungai di dunia yang termasuk sungai di syurga. Nombor juzuk ini adalah nombor 1. Kemudian muka suratnya adalah 904, terbitan Darun Nadrah lil Nashr wa Tawazi'. Baiklah, seterusnya boleh lihat saya telah sertakan sekali ijmali muka hadapan kitab dan juga isi kandungan kitab. Kemudian tafsili juga saya sudah sediakan muka surat hadapan dan juga isi kandungan yang telah saya ambil. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, teori keempat adalah melalui dengan cara mengetahui tema ataupun tajuk perbahasan bagi hadis. Okey, jadi langkah ni perlu dilakukan dengan menggunakan teori keempat adalah dengan melihat dan memahami bagi sesebuah hadis. Kemudian menentukan tajuk yang berkaitan serta mencari hadis berdasarkan kepada tajuk yang telah ditentukan. Okey, sesebuah hadis bukan dikaitkan dalam satu tajuk sahaja, tetapi ia boleh terikat dengan beberapa tajuk yang lain. Okey, jadi kita mesti mempunyai pengetahuan mengenai tajuk dalam sesebuah hadis yang dikaji. Teori ini mempunyai keistimewaan yang boleh memberi manfaat kepada pengkaji dalam mentakrish hadis. Okey, jadi seseorang pengkaji bukan sahaja akan menjumpai hadis yang dicari, malah pengkaji juga akan menjumpai hadis yang mempunyai kaitan dengan tajuk bagi hadisnya. Okey, jadi kelemahan teori ini adalah tidak dapat difahami dengan jelas bagi sesebuah hadis. Okey, jadi seseorang pengkaji itu tidak dapat menentukan tajuk dan secara automatiknya seseorang pengkaji itu tidak boleh mentakrish hadis ini melalui teori yang keempat. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.